Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap semua dah bersedia untuk pelajaran kita hari ini, di mana kita akan masuk subtopik baru iaitu isi padu. Sebelum ni kita dah belajar luas. Di hari ni kita akan teruskan kepada isi padu. Okey, kita maksud isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang boleh dipenuhi oleh pepejal, pencair atau gas. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang. Sebagai contoh, tengok gambar ni, ada van sekolah dengan bas sekolah. Kenderaan mana yang boleh mengisi lebih ramai murid? Mestilah kenderaan yang lebih besar iaitu bas. Bas sekolah boleh mengisi lebih ramai murid berbanding van sekolah. Oleh itu, isi padu bas adalah lebih besar berbanding isi padu van kerana bas boleh mengisi lebih ramai murid berbanding van. Okay, oleh itu, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair dan gas. Kamu kena ingat kuncinya ialah besarnya sesuatu ruang. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan unit yang sesuai. Sebagai contoh, kamu selalu beli air kotak kan? Perasan tak ada tulis 200 ml? Itu menunjukkan isi padu susu kotak dalam kotak tersebut. Unit yang digunakan yang sesuai untuk air kotak ni ialah mililiter atau simbolnya ml, mililiter, sesuai untuk mengukur cecair yang berisi padu sedikit. Seterusnya, isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Ni botol air besar ataupun botol yang selalu kamu bawa ke sekolah tu. Dia sesuai untuk isi padu cecair yang lebih banyak berbanding mililiter. Dan yang terakhir, isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu ataupun simbolnya M 3 kecil dekat atas. Sebelum ni kita belajar luas. Kita gunakan meter persegi. Ingat tak? Meter persegi M2. Kalau meter padu M3. Yang ni sesuai untuk mengukur cecair yang sangat banyak. Kita tengok contoh. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair dalam picagari ni? Jumlahnya sedikit. Yang biasa kamu nak isi vaksin ke, ubat. Kamu makan ubat, mak kamu bagi guna picagari ni kan? Apa yang sesuai? Mililiter, liter ataupun meter padu? Okay, unit yang sesuai ialah mililiter dan simbolnya ml. Okay, sebab dia sesuai untuk mengukur isi padu cecair yang sedikit. Seterusnya, apa yang unit yang sesuai untuk isi padu air dalam jug? Dia jumlah isi padu cecairnya tinggi atau banyak sedikit berbanding mililiter. Okey, unit yang sesuai ialah liter dan simbolnya L kecil ni. Okay, seterusnya, apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair dalam kolam renang? Kolam renang ni besar, sangat besar. Jadi mana sesuai? Mililiter, liter atau meter padu? Unit yang sesuai ialah meter padu dan simbolnya M 3 kecil di atas. Okey, meter padu ni sesuai untuk isi padu cecair yang sangat banyak. Seterusnya kita masuk kepada kaedah mengukur isi padu. Okey, mengukur isi padu kotak lohong. Kotak lohong ni maksudnya kotak yang ada ruangan terbuka di atasnya, macam dalam gambar ni. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, caranya ialah dengan menggunakan
kubus berukuran 1 cm padu. Maksudnya dia punya tinggi 1 cm, lebar 1 cm, punya panjang dia 1 cm. 1 cm darab 1 cm darab 1 cm, kita akan dapat 1 cm padu. Bagaimana? Saya akan tunjukkan contohnya. Isi padu kotak lohong, yang bawah isi padu kotak coklat ni, sama dengan jumlah kubus 1 cm padu yang memenuhi ruangnya. Berapa banyak jumlah kubus 1 cm padu boleh masuk dalam kotak lohong ni? Itulah isi padu kotak lohong. Contoh dalam gambar ni, berapa kubus 1 cm padu yang boleh muat dalam kotak lohong? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah kubus 1 cm padu yang memenuhi kotak adalah 8. Jadi isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu atau ditulis 8 cm3. Ketika mengira ni kamu kena berhati-hati. Bukan tak semestinya kotak yang kamu nampak sahaja. Tengok kat lapisan belakang dia tu. Ada yang kamu tak nampak dan kamu perlu kira. Seterusnya saya akan tunjukkan contoh pengukuran isi padu kotak lohong dalam buku aktiviti. Ini contoh pengiraan untuk isi padu kotak lohong. Macam saya dah beritahu tadi, kita gunakan kotak kubus berukuran 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi ini nama dia kubus set berukuran 1 cm padu. Okey, kamu tengok gambar ni kotak lohong. Okey, kira dia dah letak dah berapa banyak yang boleh masuk dalam. Jadi kamu kira betul-betul. Okey, 1, 2, 3 lapisan depan. 4, 5, 6. Jadi untuk memenuhi kotak lohong ni kita memerlukan 6 kubus 1 cm padu. Jadi isi padunya ialah 6 cm padu. Okay, itu sahaja. Soalan nombor 2 dan 3 kamu boleh buat sendiri. Itu sahaja. Selamat berjaya. Terima kasih dan Assalamualaikum.